Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi ruang untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu, yakni suatu majlis untuk memperbesar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dalam tadabbur surah Al-Baqarah. Malam ini sambungan yang 2 bulan lepas, lama tu. Insya-Allah kita baca daripada ayat yang ke-84, muka surat 13. Ayat 84 muka surat 13 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Alhamdulillah. Kalau kita masih ingat lagi surah Al-Baqarah, seperti mana doa kita dalam surah Al-Fatihah, yakni ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah suruh kita berdoa minta dengan dia, jangan kita dijadikan sifat golongan yang Allah laknat,
iaitu kerana kesombongan dan kerana kejahilan dia. Dan golongan-golongan itu yang kita sedang belajar ini salah satu daripada golongan yang kita minta doa, jangan Allah laknat kita, supaya kita mempelajari sifat-sifat golongan yang Allah laknat. Kita menjauhi sifat-sifat tersebut ialah golongan Yahudi dalam surah Al-Baqarah, dan surah selepas itu ialah golongan Nasara. Jadi dalam surah Al-Baqarah, daripada ayat yang 40 lebih hingga 130 lebih, Allah bongkar kisah golongan Yahudi. Kenapa Allah bongkarkan golongan Yahudi? Kerana di Madinah, bila Nabi berhijrah di Madinah, masyarakat Islam keliru. Mana satu nak ikut? Adakah nak ikut golongan Yahudi, di mana golongan Yahudi ini, golongan mereka dipenuhi dengan ulama-ulama dia, golongan ilmuwan-ilmuwan dia, dan Nabi juga tokoh untuk diikuti. Jadi samar. Jadi untuk mengelakkan bahawasanya golongan ulama Yahudi ini ialah golongan yang tak betul ajaran mereka, maka Allah bongkarkan kejahatan-kejahatan mereka, supaya hanya satu saja tokoh yang perlu diikuti, ialah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi caranya Allah nak tunjuk kita untuk memilih guru. Untuk memilih guru yang betul, kena tengok apa dia ciri-ciri guru tersebut. Maka Allah bongkarkan ciri-ciri ilmuwan ataupun ulama-ulama Yahudi ini. Dan golongan yang kedua ialah Allah, di antara hikmah dia ialah Allah menggunakan bahasa lembut untuk menarik golongan-golongan Yahudi yang Bani Israel supaya mereka juga menerima Islam. Atas dua faktor itu, sebahagian besar surah Al-Baqarah cerita bab Yahudi supaya kita belajar sifat-sifat mereka. Kalau sifat-sifat mereka ada pada kita, maka kita perlu buang sifat tersebut. Kerana sifat inilah yang menyebabkan Allah melaknat dan Allah meletakkan mereka dalam neraka Jahanam. Jadi setakat hari ini kita dah tengok dah dua sifat-sifat Yahudi. Malam ini sifat yang ketiga. Sebenarnya ayat 83 hingga ayat 86 itu merupakan sifat yang ketiga. Bulan lepas kita dah belajar dah salah satu sifat yang ketiga, iaitu ayat yang ke-83 pasal dia sambungan. Iaitu apa dia? Iaitu golongan ulama-ulama Yahudi ini ialah mereka beramal dengan ayat-ayat yang ada kepentingan bagi mereka. Mana-mana ayat kitab Taurat yang tidak ada kepentingan bagi mereka atau menyusahkan mereka, mereka akan tinggalkan. Mana-mana ayat Taurat yang mereka rasa ada kepentingan bagi mereka, maka mereka beramal dengan ayat-ayat tersebut. Jadi atas dasar mereka menolak ayat-ayat yang mereka tiada kepentingan, maka Allah hukumkan mereka sebagai kafir. Mereka bukan melanggari, mereka menolak ayat-ayat tersebut. Dan jadi dalam ayat yang 83 sebelum ini, saya imbas kembali pasal lama sangat ni, takut lupa supaya kita refresh kita punya memory. Saya baca secara langsung. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah wahai Muhammad, kami telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Ingat tak? Ketika mula-mula Allah bagi kitab Taurat kepada Nabi Musa, bila Nabi Musa balik kitab Taurat kepada kaum dia, apa kata mereka? Mereka menolak. Mereka mengatakan tipulah, Musa buat sendirilah. Maka Allah hukum nak hempap dengan gunung tu Sinai. Sekiranya mereka tak terima. Dia kata apa? Dia kata khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fi. Terima. Kalau tak terima, bukan terima saja, terima. Kalau tak terima, aku hempap dengan gunung. Bukan setakat terima. Tak, ma'atainakum biquwwah, terima dengan mengambil kesemua sekali dan beramal dengannya. Wazkuru ma fi, dan mengulang-ulang mengambil pengajaran, mengambil peringatan daripadanya. Itu merupakan detik-detik awal. Maka ketika itu bila mereka menerima kitab Taurat, maka ayat yang ke-83 yang kita baca sekejap tadi, maka mereka tolak balik. Dalam kitab Taurat Allah kata yang saya baca tadi, wahai Muhammad, Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Apa dia perjanjian dia?
La ta'budu illallah. Satu kan? Di 8 perjanjian. La ta'budu illallah. Jangan kamu menyembah selain Allah. Kita bersamalah la ilaha illallah. Fad'ullaha mukhlisin fa'budillaha mukhlisin. Sama. Dia punya teras perkara-perkara syariat dalam Taurat dan Islam ada benda-benda yang hampir sama. Ini perkara sama, maka Allah nukilkan semula. Pertama, hubungan dengan Allah, kena arahan Allah, kena ikut, kena sembah Allah saja. Tidak boleh bergantung harap selain Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, buat baik dengan ibu bapa. Dengan Allah je hubungan. Yang kedua dengan ibu bapa. Yang kedua, bersyukur dengan Allah, berterima kasih kepada kedua ibu bapa. Bagi bangsa Yahudi, orang Yahudi, sekiranya kita durhaka dengan bapa, boleh bunuh. Begitu teruk sekali hukum dalam Taurat. Maka dijaga betul lah. Bapa kita kena jaga betul-betul. Maka dikekal kembali wali walidayya ni ihsana. Dua. Yang ketiga, wazil qurba, untuk waris-waris, kerabat-kerabat terdekat, sepupu, sepapa, apa, saudara, mak saudara, kena pergi jaga dia, kena pergi buat baik dia, jangan marah dengan dia, jangan tak ziarah dia, kena jaga. Lepas tu, wal yatama wal masakin, orang anak yatim dan orang miskin, kena jaga perkara ni. Ini tuntutan Taurat. Islam pun sama. Yang seterusnya, wa qulu linnasi husnan, maka bercakap baik dengan kawan-kawan kita, dengan masyarakat. Jangan menengking mereka, jangan berkasar mereka, supaya setiap lafaz yang kita bagi mereka ada manfaat, ada pahala. Ini tuntutan. Lepas tu, wa aqimus solata wa atu zakat, nak jaga hubungan dengan Allah, keluar buat solat, nak jaga hubungan dengan kawan-kawan, keluarkan zakat. Ini tuntutan dalam Taurat yang Allah suruh orang Yahudi pegang janji tersebut. Sama kita janji kita dalam Al-Quran. Nak suruh kita berfikir, bahai hambaku, umat Muhammad, kamu pun dalam Quran cerita benda yang sama juga. Adakah kamu mengikut 8 janji yang kamu dah janji bila kamu baca menerima Al-Quran? Tapi kita tak ambil berat. Tapi tengok bagaimana untuk Yahudi. Thumma, kemudian tawallait, mereka berpaling, tak buat pun. Mereka tak buat perkara-perkara tadi. Dengan kawan dia bermusuh, dengan satu agama dia berperang, dengan Allah dia buat syirik, dengan zakat dia tak nak keluarkan, solat pun dia tak buat, berbagai-bagai cara. Mereka berpaling. Thumma tawallaitum, mereka berpaling, mereka tawalli, illa qalilan minkum, kecuali sikit saja yang buat. Hanya sikit, segelintir. Kita pun sama dalam ayat Quran. Kita pun hanya sikit saja. Lepas tu, qalilan minkum wa antum mu'aridun. Mereka berpaling itu, mereka bukan berpaling tempat kita kata tu, selama-lamanya mereka tolak benda tu. Itu yang jadi kufur tadi. Maka inilah, maka wahai bangsa Yahudi di Mekah, kamu tengok tok nenek kamu macam itu, kamu pun tiru juga semacam itu. Nak cerita di sininya, orang Yahudi di zaman Nabi pun semacam itu juga. Separuh dia ikut, separuh dia tolak. Maka tolak itulah Allah laknat mereka dengan meletak hukum mereka, dengan meletak dalam neraka jahanam kekal. Pasal mereka tolak, bukan mereka langgar. Mereka berbeza. Melanggar, tak buat ketika tu. Hati dia masih yakin benar. Tolak, mereka tak terima benda-benda tersebut. Dari segi akidah. Habis yang itulah, maka itu merupakan mereka tak berpegang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, Allah bagi contoh yang kedua untuk masyarakat Yahudi di zaman Nabi juga. Sambungan tadi. Contoh yang kedua ialah ada juga perkara-perkara lain yang mereka tolak. Allah buat sebagai contoh. Tengok ayat 84. Wa iz akhadna mitsaqakum, dan ketika mereka mengambil perjanjian, ambil sekali lagi. Mitsaq ni ambil perjanjian lagi. Tadi ambil perjanjian dah, ni ambil perjanjian yang kedua pula. Siapa di antara? Di antara Allah dengan Yahudi berdasar kitab Taurat dia. Apa dia perjanjian dia? La tasfikuna dima'akum, jangan kamu berbunuh-bunuh sesama
agama kamu. Sesama Yahudi tak boleh berbunuh-bunuh. Lepas tu, wala tukhrijuna anfusakum, jangan kamu mengeluarkan kawan-kawan kamu daripada negeri Madinah ini. Jangan kamu halau, bila kamu perang jangan kamu halau dia min dia daripada kampung-kampung halaman dia. Thumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kalian berikrar dan bersaksi atas perkara-perkara tersebut. Maka di sini nak cerita di sininya ada undang-undang lain lagi di samping undang-undang untuk 8 golongan tadi. Percaya dengan Allah, baik pada anak yatim, pada mak bapak tadi, 8. Ada undang-undang lain lagi yang Allah cerita dalam kitab Taurat, iaitu ada 4 sebenarnya dalam kalau kita kumpul dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama, Yahudi tak dibenarkan bergaduh sama sendiri. Tak pernah berbunuh. Sama dengan orang Islam pun. Orang Islam diharamkan berbunuh sama sendiri. Kalau bunuh dia boleh bunuh balik. Sama. Yang kedua, apa dia yang kedua? Tak boleh mengusir sama-sama Yahudi ke negara lain, ke kampung dia. Dia duduk di Madinah, tak boleh halau dia pergi ke Yaman, tak dibenarkan sama sekali. Yang ketiga, tak boleh bersekongkol dengan orang lain untuk menolong, untuk menjatuhkan bangsa mereka sendiri. 3 dah. Dia tak boleh ajak bangsa Arab sebagai contoh, tolong dia untuk sama-sama menghancurkan bangsa dia sendiri. Dah 3. Yang keempat, undang-undang yang keempat, Allah turunkan dalam kitab Taurat, ialah kalau kawan dia kena tawan, maka dia kena tebus kawan dia kena tawan tersebut. Tak faham kan? Pasal dia ni mesti kena bertalaki baru saya cerita asal baru faham. Kalau baca berulang kali, baca terjemahan, tidak akan faham benda ni. Dia begini kedudukan dia. Saya cerita keadaan di Madinah. Suasana di Madinah ni, dia ada orang Arab. Kontrol lah. Orang Arab sebagian besar penduduk daripada orang Arab. Orang Arab dari bangsa Aus dan Khazraj. 2 parti terbesar. Parti Aus, parti Khazraj. 2 parti. Dia majoriti. Dan dalam masa yang sama, orang Yahudi daripada Yaman, daripada lain-lain tempat datang ke Madinah. Hanya minoriti. Sikit saja bilangan dia. Tetapi pasal dia ini golongan berilmu, golongan ulama, golongan cerdik pandai, dia boleh memanipulasi penduduk Arab di Madinah ini menjadi mereka tokoh-tokoh ilmuwan, guru-guru, maka orang Arab menjadi kuli-kuli mereka. Dia 3 parti utama orang Yahudi ni. Apa parti dia? Parti Bani Nadir, Bani Qairuzah, Qainuqat, satu lagi. 3 parti, tengok apa? Tak ingat parti ke apa. 3 lah, 3 golongan. Khazraj, Aus orang Arab. Nadir, Qainuqat, Qairuzah, apa? Quraizah. Tak apa, 3 parti. Dia kecil tapi dia ni hebat-hebat. Orang Arab jadi kuli dia. Diringkaskan cerita, PA orang Arab ini suka bergaduh. Perang. Maknanya golongan terbesar ni, Aus dengan Khazraj ni, kerja dia bergaduh je. Untuk Aus pergi makan minum air di kampung Khazraj, dia bunuh, bergaduh. Kalau tak sempat dia pesan, wahai anak, kalau bapak mati, pergi perang lagi dengan Bani Aus ni, pasal dendam. Begitu sifat pendendamnya orang Arab ni. Maka dia selalu berperang. Berperang kecil-kecil pun berperang. Jadi bila berperang, rekod peperangan dia, Aus ini selalu kalah dia. Benang kaum Khazraj. Bila benang Khazraj, farahlah Aus. Bagaimana cara dia kata aku nak menang lawan Khazraj. Sama-sama orang Arab ni, bagaimana cara dia kata. Dia dapat satu idea. Dia kata kalau macam ni, dia kata aku nak berbaik dengan Yahudi lah, dia kata. Toke-toke dia lah. Dia pun mencarilah partner dia. Dia mencari Bani Quraizah dengan Bani Nadir tadi. Maka Aus bercampur dengan Bani Nadir dan Bani Quraizah. 3 gabungan. Tahalisiasi lah. Orang berkata ni tahalu siasi.
Maknanya bercampur berbagai-bagai parti duduk dalam parti A tadi. Maka Khazraj pun Bani Khazraj pun tak ada pilih apalah. Dia pasal bergabung dengan parti Bani Israel tadi, iaitu Qainuqa. Satu dengan dua, tiga, berperang balik. Maka sebelum Nabi 5 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah, berlaku perang besar di antara Yahudi sama Yahudi. Kenapa? Aus berperang dengan Khazraj. Tetapi kaum Khazraj dah tak siasi dengan tim dia. Kalau orang Arab, Aus serang aku, dia kata, kamu kena tolong aku, kesian aku kalau tidak. Yang Khazraj pun sama. Kalau wahai kaum kawan-kawan kita Bani Nadir, kalau orang Arab serang aku, kamu kena tolong aku, pasal kita dah ada perjanjian tali asosiasi ini. Itu cara dia. Maka bila jadi macam itu, 5 tahun sebelum Nabi berhijrah, berlaku perang besar di Madinah. Maknanya ketika itulah bila Arab sama Arab berperang, maka buah-buah itu akan tolong anak buah dia tadi. Maka Bani Quraizah dengan Bani Nadir terpaksa berperang dengan Bani Quraiqah Yahudi tadi, maka saling membunuh ketika itu. Maka tercapailah maka terbatallah, melanggarilah apa-apa yang Allah arahkan dalam kitab Taurat. Tak boleh bergaduh sama sendiri, tak boleh bunuh sama sendiri, tak boleh usir kawan keluar. 3 dia tolak. Dia buat juga. Tapi untuk menembus kawan-kawan tadi, dia pergi tebus pasal dia sayang dengan kawan-kawan dia. Maka 3 dia tolak, 1 dia terima. Maka Allah tetap kata mereka kan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya latar belakang dia. Baru kita boleh baca, baru kita nampak jelas apa kaitan cerita semasa di Madinah dengan ayat Al-Quran yang Allah turunkan pada ayat 84. Tengok Wa iz akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil perjanjian dengan kamu. Dengan siapa? Dengan Yahudi dalam kitab Taurat. La tusfikuna dima'akum, jangan kamu menumpahkan darah di kalangan kamu. Walaupun dilarang macam itu, dia langgar juga. Dia tak percaya dengan perkara ni, dia buat, dia langgar juga, dia bunuh sama sendiri. Lepas tu, wala tukhrijuna anfusakum, maka mereka, jangan kamu mengeluarkan kawan-kawan kamu daripada penduduk Yathrib ini. Bila berperang kalah, kena keluarlah. Maka kalau orang Bani Quraiqah duduk di Khaybar, dia kena keluar daripada Madinah betul ini. Itulah daerah-daerah Madinah tersebut, maka dia keluarkan negeri-negeri ini. Maka dia telah melanggar perkara-perkara ini. Maka dia telah melanggarkan perjanjian-perjanjian yang Allah arahkan. Maknanya ini dalam kitab Taurat. Maknanya kalau kita refer, kita balik dalam kitab Al-Quran, kalau kita bertadabbur Al-Quran, berapa banyak arahan Allah yang kita engkar dalam Al-Quran. Allah buat perbandingan untuk Yahudi supaya kita memikirkan, apakah kita juga menolak arahan Allah dalam kitab Al-Quran. Allah mengharamkan riba, mengharamkan sekian-sekian, jangan membuat kesyirikan, jangan membuat amalan-amalan yang tak adalah syariah. Berapa banyak kita buat bid'ah, berapa banyak kita buat syirik. Kita buat perkara ni. Sama, konsep sama. Setiap arahan yang Allah keluarkan dalam Al-Quran, kita akan tolak benda tersebut. Pasal pengaruh syaitan tadi. Maka sama bentuk dia, pengajaran yang kita boleh ambil daripada kitab Taurat ialah sama saja konsep dia, durhakanya. Atas itulah Allah akan lanak golongan yang sombong ini. Dah tahu dah itu arahan Allah, kenapa buat juga? Sombong. Pertama. Yang kedua, tak belajar, buat juga, kategori jahil. Dua sama saja. Maka sedangkan perkara-perkara ini, thumma aqrartum, mereka dah berikrar. Kita baca, dah berikrar dah. Dah mengucap dah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kan dalam kalimah syahadat. Dah buat dah. Nak ikut Allah, nak ikut Nabi kita, nak ikut setiap amalan-amalan Nabi kita. Tapi dalam masa sama, kita langgar juga perkara tersebut walaupun kita berikrar. Wa antum tashhadun, sedangkan kalian bersaksi dengan perkara-perkara itu berdasarkan kitab-kitab yang ada dalam kitab Taurat tersebut. Itu ayat 84. Ayat 85 sambungan lagi. Sambungan huraian kepada perkara penyempurnaan. Nak cerita di sini ialah golongan Yahudi, sifat golongan yang ketiga
yakni golongan Yahudi yang pegang benda-benda yang dia ada kepentingan. Allah nak ajar kita, nak pilih guru, kena pilih guru yang ambil semua ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berpegang kepada benda-benda yang tidak ada dalil dan bukti, tidak berpegang kepada perkara-perkara yang tidak ada nas untuk kita beramal dengan dia. Nah, kalau kita rasa penting ambil separuh, tak ada. Islam kita akan ambil semua sekali, ya. Okey, kita baca ayat 65. Boleh? Ini bangsa Yahudi ketiga ni. Kita sedang kaji sifat Yahudi ketiga. Mereka tak ambil semua ayat-ayat Allah. Apa untuk kita? Adakah supaya kita berfikir, adakah kita ambil semua arahan Allah dalam Al-Quran? Hujah dianya, apa rahsianya? Ayat Al-Quran kita kena dengar semua kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita tak dengar semua 30 juzuk ataupun 114 surah, seolah-olah kita tak dengar semua. Bila kita tak dengar semua, kita kena banyak berdoa. Wahai Allah, aku baru belajar surah Al-Baqarah, lagi ada 112 surah lagi. Kalau aku mati sebelum aku dengar semua kata-kata kamu 112 surah ini, ampun dosa aku wahai Allah kalau aku buat amalan-amalan yang bercanggah dengan amalan kamu. Kita kena berdoa, buku Al-Quran saja kita kena berdoa. Pasal kita baru surah Al-Baqarah, baru surah yang kedua. 112 surah lagi belum habis lagi. Jadi bila kita berdoa dengan Allah, insya-Allah Allah pun mudahkan kita untuk dengar semua. Bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan jalan supaya kita boleh habis semua ayat-ayat Al-Quran sebanyak 114 surah. Itu cara dia. Maka kalau kita ditakdirkan mati pun, kita siap berdoa dah. Macam mana? Dalam proses pembelajaran. Okey, sambungan dia, penyempurnaan dia ialah sambungan tadi. Thumma antum haula. Kemudian bila dah ada arahan Allah dalam kitab Taurat, jangan berlaku perang macam itu. Thumma antum, kemudian kamu semua, haula itaqatuluna, kamu saling berbunuh-bunuhan kerana atas kepentingan dunia. Bila kamu rasa kamu sayang dengan pekerja-pekerja Arab kamu, pasal pekerja Arab kamu, bila pekerja Arab tak kerja, jejaskan ladang-ladang ke rumah kamu, maka kamu sayang dengan dunia, maka kamu tolong orang Arab untuk berperang dengan orang Yahudi yang lain. Dia berperang kerana nak kepentingan dunia. Pasal dia ada bank-bank, ceti, orang Arab pekerja dia. Jadi kalau orang Arab berperang, dia kena bantu orang Arab. Walaupun terpaksa bergaduh dengan sama-sama Yahudi. Itu mana dia takut ekonomi dunia dia terjejas, maka dia lupa arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa akhirat atas dasar pentingnya dunia. Itu maksud dia. Maka mereka berbunuh-bunuh juga, anfusakum, membunuh diri kalian. Soalan sini seolah membunuh diri kamu sendiri. Membunuh, kenapa membunuh diri kamu sendiri? Pasal bila kita bunuh sesama agama, hukum dia bunuh kita balik. Maka seolah kita bunuh diri kita sendiri bila kita bunuh seagama dengan kita. Kena jaga-jaga. Bila kita bunuh seseorang, seolah kita bunuh diri kita sendiri. Pasal hukumnya, kita balas balik hukum bunuh tadi. Pertama. Yang kedua, atas kepentingan dunia. Yang kedua, wa tukhrijuna fariqam minkum min diarihim, dan kamu mengusir bila kalah, salah satu kalah. Mungkin di bandar Madinah ini guru Bani Qaniqah kalah, dia halau pergi Khaybar sebagai contohnya. Maka dia halau pergi ke Tabuk ke, pergi ke Khaybar ke, mana-mana yang kalah, maka lari sana. Maka di sini wa tukhrijuna fariqam minkum min diarihim, mereka mengeluarkan kawan-kawan seagama mereka jauh daripada kampung mereka sendiri. Lepas tu dia tazaharuna alaihim bil itsm, sepatutnya kamu saling bantu di atas mereka. Sepatutnya kamu bantu seagama dengan mereka, tapi kamu mengeluarkan mereka. Wal udma, dengan permusuhan kepada mereka. Sepatutnya kamu bantu mereka tersebut, tapi kamu buat mereka dengan permusuhan, di samping membunuh dan menghalau mereka, mengeluar pada mereka. 3. Lepas tu wa in yatukum usara,
Wa in ya'tukum, dan jika mereka datang kepada kamu, siapa dia? Usara, tawanan-tawanan perang. Nah, contoh Bani Qainuqa dia berkawan dengan suku Khazraj. Jadi bila berperang kalah Qainuqa. Bila keluar ditangkap jadi tawanan-tawanan. Tangkap tawanan-tawanan ini Bila tawanan-tawanan kamu itu bangsa kamu dibawa dengan kamu, wa iyatukum usara, bila tawanan-tawanan kamu dibawa kepada kamu, tufaduhum, kamu tebuh mereka. Nampak tak? 3 perkara yang Allah larang dia buat juga, tapi satu ini dia ikut arahan Allah. Maknanya 3 tolak, satu tu maka wahwa muharram, sesuatu yang haramkan ke atas kamu, tapi kamu buat juga. Maknanya kamu buat juga untuk ikhrajuhum, pengusiran mereka tadi. Dia buat juga. 3 perkara dia buat. Cuma dia ambil satu saja, maka Allah tanya mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din? Apakah kamu beriman wahai hamba? Apakah kamu beriman wahai Bani Israel dengan apa dia? Dengan mengerjakan sebahagian, dengan meninggalkan sebahagian yang lain? Adakah kamu beriman? Apa tak? Apa untuk kita? Untuk kita dalam Al-Quran, kalau Allah dah jelas dah. Dah jelas dah. Daripada 10 perkara kita ambil 3. Maka sama. Adakah kamu beriman wahai orang Islam dengan ambil hanya separuh saja daripada kitab kami? Sama ada kita belajar, tak belajar ke? Bila kita engkar, bila kita langgar, ini hukuman dia. Allah akan tanya. Tapi pasal kita, Quran dah terakhir, di hari akhirat nanti, Allah akan tanya. Soalan yang sama. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi? Apakah kamu beriman kerana kamu hanya mengambil sebahagian kitab, wa takfuru, dan kufur? Pasal apa? Kamu tak percaya dengan perkara lain. Wa takfuru bi ba'dil, dengan tak ada sebahagian lain. Tanya. Maka berat kita ni dah. Lepas tu kita kena betul-betul Islam ialah 100%. Islam ialah menyerah diri 100%. Dan nak perkara tauhid. Kalau satu perkara kecil yang kita buat atas perkara tauhid, kita langgar, maka ibarat satu belon yang besar, maka akan pecah belon keimanan kita. Nak perkara. Ini pun dia tolak. Dia bukan langgar, dia tolak. Maka tak beriman. Maka hukuman tak beriman, fama jaza, maka tiada balasan may yaf'alu, orang-orang yang berbuat demikian, ambil separuh tolak separuh tadi, maka zalika, demikian itu, dia ambil separuh tadi, minkum, daripada kamu, illa khizyun, daripada kehinaan yang besar. Kecuali kehinaan saja buat macam itu. Ikut tafsir, kalau ikut tafsir Ruhul Mani, dia kata di sini ialah neraka kekal. Neraka kekal pasal apa? Pasal dia menolak hak yang Allah, dia bukan langgar, dia tolak benda tersebut. Benda kata halal, dia kata haram. Benda kata haram, dia halal. Benda tu Maka di sini ikut Ruhul Mani dia kata kena kekal kehinaan di sini mana tadi? Illa khizyun fil mana? Fa jazaa'u man yaqfa an zalikum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka kenistaan dalam kehidupan dunia. Nah, dunia kamu dapat kenistaan, penghinaan yang besar. Lepas tu wa yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, yuradduna ila asyaddil azab, mereka dikembalikan dengan dia tak dalam neraka kekal selama-lamanya. Takut semoga Allah jauhi kita. Semoga Allah beri kefahaman kepada kita untuk memahami ayat-ayat ini supaya kita boleh beramal dengan 100% ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin, dan tidaklah Allah lengah daripada apa-apa yang ta'malun, yang kita kerjakan. Allah tak lengah. Allah sekali-kali tidak lengah dalam memberi markah, dalam menulis segala perangai kita. Kita lalai leka untuk tidak belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak berusaha nak dengar semua kata-kata ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sikit pun tidak lalai leka. Maka betul kita kena berdoa minta dengan dia tadi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka Allah tidak leka daripada apa-apa yang kamu amalkan, apa-apa yang kamu kerjakan, yakni kamu tidak mengambil ke semua pengajaran-pengajaran pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi jelas sangat jelas. Saya simpul Allah nak perkenalkan golongan yang apa dia? Golongan yang ambil separuh-separuh. Separuh dia beramal, separuh dia tidak beramal. Ini golongan Yahudi yang kita perlu buang jauh-jauh. Takut-takut kita menjadi benda yang sama. Tak belajar habis. Atau belajar, kita pilih benda-benda yang ada kepentingan bagi kita. Malas nak infak. Kalau aku infak habis duit aku. Tak boleh tu. Tak. Benda-benda malas nak bayar zakat. Kalau bayar zakat juga, habis duit. Dia benda macam tu. Dia benda-benda macam ni. Betul zaman Abu Bakar dia memerangi Al-Kazab Musalamah tu. Dia perang, tak bayar zakat, dia perang. Pasal solat Islam ini bukan hanya solat saja. Apa-apa rukun iman, semua sekali kita kena pegang betul-betul. Itulah teruknya golongan Yahudi yang ketiga. Sambungan lagi. Ulaikal ladzi, kenapa berlaku semacam ini? Kenapa orang-orang Yahudi ini suka mengambil separuh-separuh daripada ayat-ayat kitab Taurat? Kenapa orang Islam suka mengambil separuh daripada ayat-ayat Al-Quran? Kenapa macam itu? Allah jawab. Ulaikal ladzi nashtarawul hayatad dunya. Itu orang-orang yang mengutamakan, dia jual akhirat dengan dunia. Dia nak sangat dunia ini, terpaksa menggadaikan hari akhirat dia. Hari akhirat, bila kita infak, segala harta kita itu akan bantu kita hari akhirat. Tapi sebab kita nak jual yang kita infak tadi, kita jadi bakhil, kita kedekut, bukan setakat infak, zakat pun kita tak keluar. Maka kita jual akhirat kita. Kita pergi ke hari akhirat, kita akan dihukum kosong segala-galanya. Itu maksudnya, man ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Orang yang sanggup jual akhirat dia dengan beli kemewahan dunia yang sikit ini. Dunia dia nak sangat kumpul duit banyak-banyak. Tak. Nak enjoy kalau tengok bola, tak datang mengaji. Ini dunia. Dia suka sangat dengan dunia pasal dia rasa dunia ini seronok sangat hidup dunia. Boleh enjoy dengan bersama-sama keluarga atas dunia. Sedangkan yang akhirat dituntut akhirat belajar ilmu, solat berjemaah, berbagai-bagai betul-betul rukun Islam kita tinggalkan. Pasal apa? Kita mengejar keduniaan tadi. Jadi Allah simpulkan, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Hamba-Ku sebenarnya sanggup dia jual akhirat dengan dunia, sedangkan akhirat tempat yang baru bermula penghidupan dan kekal selama-lamanya. Hamba-Ku sanggup buat semacam ini. Itu bentuk pertanyaan lain. Maka apa dia kata lagi? Hamba Aku ni fala yukhaffafu anhumul azabu. Hamba Aku tak takut dengan azab. Hamba Aku tak takut dengan azab di hari akhirat nanti. Azab apa? Walahum yunsarun. Di mana azab tersebut mereka tidak ada sebarang peluang untuk tolong mereka. Tidak ada peluang nak dapat syafaat langsung, tak ada. Bila kita menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita buat perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung kosong peluang-peluang syafaat, peluang-peluang yang Allah akan tolong kita, kawan-kawan akan tolong kita, amalan akan tolong kita, langsung kosong. Tidak ada sebarang arah lagi ada pertolongan untuk kita kekal selama-lamanya. Tengok Allah kata, hamba Aku tak takut dia tadi sanggup jual akhirat dengan dunia. Pasal apa? Dia tak takut dengan bila pergi hari akhirat nanti, peluang dia dari segenap arah memang tak ada. Bila kita mengaji ayat-ayat Allah, kita tak buat perkara-perkara syirik, walaupun kita banyak dosa-dosa amalan-amalan kita, tapi peluang kita terlalu banyak. Peluang Al-Quran akan memberi syafaat, Nabi akan beri syafaat, orang-orang ulama akan beri syafaat, malaikat akan beri syafaat. Banyak peluang kita. Janji tidak syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tolak kesyirikan, kita tolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala amalan-amalan kita Allah tak akan terima. Buat bagaimana amalan-amalan pun, pasal tidak ada tempat untuk dia duduk. Tapak dia tak ada. Maka amat malang sekali orang yang tak ada tapak, dan tapak ialah akidah. Dan akidah ialah dalam Al-Quran. Sebab tu bila kita belajar perkara-perkara kaitannya, bila kita belajar
surah Al-Baqarah, belajar surah Al-Imran, kita belajar surah Al-Maidah sampai surah Al-A'raf, kita belajar amalan-amalan dan akidah-akidah golongan yang jahat. Supaya akidah dan amalan itu tak masuk dengan kita. Bila akidah kita jelas, bila akidah kita jelas, ketika itu nak mati pun dah boleh dah. Sebab itu Allah buat selepas surah Al-A'raf, surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surah persediaan perang. Nak pergi perang pun tak apa dah. Kalau kau mati pun, wahai hamba, kau mati dalam keadaan syahid. Kau mati dalam keadaan Allah. Tengok. Bahawasanya Allah nak pastikan sebelum kita mati, kalau boleh, akidah kita jelas. Akidah kita betul-betul kental. Sikit pun pergautan hati tidak ada pada selain Allah. Sebab tu Allah tadi ayat pertama tadi, kena jaga sembah Allah. Allah haram macam dia. Ibadat untuk dia, seru untuk dia, tidak ada sebarang-barang benda-benda lain selain daripada dia. Begitu juga dengan surah yang kita belajar depan tadi. Kita belajar surah Az-Zumar, belajar surah Hamim, 7 surah Hamim. Bila habis semua surah Hamim, akidah kita kental. Kita tengok apa dia kesamaran-kesamaran. Bila habis itu, barulah Allah turun surah peperangan, surah Muhammad, perang. Maka kalau perang pun, kalau berlaku kematian pun, mati syahid, mati dalam redha Allah. Pasal kita dah akidah dah jelas sebenarnya. Jadi bila kita belajar Al-Baqarah, kenal sifat-sifat Yahudi, kenal amalan-amalan Yahudi, kita buang jauh-jauh. Jumpa ulama-ulama yang memenuhi ulama-ulama Yahudi, tinggal cari ulama-ulama yang betul-betul mengikut Quran dan Sunnah. Tolak. Pasal sama kalau tidak. Malam ni dia orang pergi ke ulama Yahudi, malam besok dia pergi ke Nabi kita. Jadi keliru. Bila keliru, Allah bongkarkan penyelewengan, kejahatan ulama Yahudi, hanya Nabi Muhammad saja yang betul. Maka dia bongkar. Ini yang bongkar sini. Itu selesai apa dia? Selesai ciri sifat Yahudi yang ketiga. Wahai hamba, memandangkan orang Yahudi ambil separuh-separuh daripada amalan Quran, kitab dia, maka kamu tinggal ambil semua sekali dengan cara belajar mendekati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi boleh? Satu ayat lagi. Kamu mengatur dah. Bismillah. Ayat 87. Walaqad ataina Musal kitab, dan sungguhnya kami telah memberikan Nabi Musa kitab. Apa dia? Kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi bir rusul, dan kami selepasnya kami iringi lagi kitab-kitab kepada beberapa orang rasul lain lagi. Banyak rasul. Wa ataina Isa bin Maryam, maka kami turun kepada kitab-kitab Isa, Nabi Isa, kitab Injil. Wil bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus, di mana Nabi Musa ini ditemani oleh malaikat Al-Qudus, malaikat situ kat situ. Mujizat kami tegur pasal ruhul kudus. Pasal apa sebab ni? Kenapa Nabi Isa ditemani malaikat? Apa tujuan hikmah dia? Hikmah nak tunjukkan Nabi Isa ni lemah. Kenapa Nabi Musa dia kena minta si Nabi Harun menemani dia? Kan lemah. Allah nak tunjukkan semua nabinya ke malaikatnya ada orang yang lemah. Jadi perlu ditemani. Itu masa pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini ditemani oleh malaikat Jibril bersama dengan Nabi Isa. Afakullama ja'akum rasulun bima afakullama. Maka apakah setiap kali datang kepada seorang rasul bima la tahwa, membawa apa yang tidak menginginkan anfusukum, nafsu-nafsu kamu, istakbartum, kalian menyombongkan diri, fa fariqan kadzabtum, lalu sebahagian mendustakan, wa fariqan taqtulun, sebahagian membunuh-bunuhnya. Ini ciri Yahudi yang keempat. Tadi diambil separuh-separuh. Ini yang keempat ni. Ciri Yahudi yang keempat, kena buang jauh sifat kita. Apa dia? Orang Yahudi ini, kalau dia tak suka sesuatu yang orang ajar kitab dia akan bunuh walaupun Nabi. Kita orang Islam bukan macam itu dah. Tak sampai tak bunuh, hanya buang tauliah, tuduh sesat, tak benar mengaji di surau. Sama. Konsep sama. Mengajar yang benar,
Pasti ada halangan-halangan dia. Orang Yahudi lagi garang orang Yahudi ni. Bila mengajar kitab Taurat tak sama dengan nafsu dia, dia akan bunuh. Walaupun Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Tak. Kejamnya dia. Pasal apa? Pasal tak sama dengan keinginan dia. Jadi ciri Yahudi yang keempat ialah bila ayat Allah tak memenuhi nafsu dia, tak sama dengan keinginan dia, ataupun tak sama dengan keseronokan dunia dia, maka dia tolak jauh-jauh. Dia label lah. Dia kata yang tu tak betul, ini tak betul. Dia cuba mencari orang lain yang tafsir sama dengan kehendak dia. Itu pengajaran untuk kita, untuk kita. Boleh? Kalau boleh, cukup situ kan. Saya kita count. Maka kita sampai ke tahap sifat, sama balik minggu depan lah. Sifat Yahudi yang keempat ialah mereka akan bunuh orang yang mengajar ayat-ayat Allah sekiranya ayat-ayat Allah tersebut tidak selari dengan keinginannya. Dia dengar ajaran tok nenek saja, dia kata betulnya tu. Tiba-tiba datang ustaz mengajar tak boleh itu, hadis yang palsu. Dia marah. Ini dia mula buat berbagai-bagai perancangan untuk menghalang. Jangan sekali dia ni dibenarkan bagi menafsir, mengajar perkara-perkara keagamaan. Sama dia punya dulu lagi. Maka kalau kita ada perasaan pihak-pihak mana-mana sekalipun, dia kena bertanggungjawab di atas sifat ataupun sikap yang ada pada dia dalam memberi yang hak ini dan menghilangkan yang batil kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil